Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi anda yang ada masalah gastrik, gout, kencing manis, bau pinggang, darah tinggi, ada produk makanan kesihatan yang saya ingin rekomen kepada anda, tekan di sini dan anda akan dibawa kepada link untuk membeli produk ini. Ini bukan ubat, ini makanan yang boleh membantu anda. Sepanjang bulan Ramadan ini sangat penting bagi anda. Tekan, beli dengan promosi sekarang, harga diskaun. Ada promosi hari raya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Ringkas. Saya fikir Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bakal menggegarkan Parlimen Malaysia. Bakal akan bergegar banyak bekas menteri atau sekarang masih menteri. Banyak yang akan bergegar di Parlimen. Hari ini, untuk kali keempatnya, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia yang ke-9, dipanggil sekali lagi oleh SPRM untuk menyiasat suspek ini. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bukan lagi saksi tapi suspek. Ismail Sabri Yaakob telah disiasat banyak kali, 4 kali ini. Selama ini, bila SPRM buat siasatan, cepat. Tapi kali ini, seolah-olah banyak sangat yang bakal kena. SPRM bukan tidak pandai, tapi perlu untuk tahu siapa lagi yang terlibat. Banyaklah sekarang menteri-menteri kah, bekas menteri kah yang susah mau tidur nih. Susah mau tidur. Ismail Sabri menyambung semula keterangan kepada SPRM. Ya, ini baru sebentar tadi. Okey, dilihat kenderaan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tiba pada jam 9.52 pagi di SPRM. Okey, ini berkaitan dengan publicity program keluarga Malaysia. Semasa tempoh dia jadi Perdana Menteri dari Ogos tahun 2021 sehingga November tahun 2022. Kes ini disiasat mengikut Akta SPRM 2009 serta Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram tahun 2001. 3 Mac yang lalu, Ketua SPRM, Ketua Pesuruhjaya SPRM, Azam Baki dilaporkan berkata Ismail Sabri bukan lagi saksi tetapi telah menjadi suspek hasil penemuan 170 juta ringgit Malaysia tunai tapi dalam bentuk mata wang yang asing dan 16 kilo jongkong emas di sebuah safe house. Ia ditemukan dalam serbuan oleh SPRM. Kemudian 13 akaun bank telah disita. Ismail Sabri telah tampil memberi keterangan kepada SPRM pada Januari 2024 berhubung isu yang membabitkan penggunaan wang sebanyak 700 juta ringgit. 700 juta ringgit untuk publicity kerajaan semasa pentadbiran. Berapa bulan je tu? Tak sampai 2 tahun, tapi 700 juta. Pada 10 Februari, Ismail Sabri menghantar maklumat pengisytiharan harta. Kemudian pada 19 Februari, keterangannya direkodkan. Mana kata ada sesuatu di sana lah. Ismail Sabri sepatutnya hadir pada 5 Mac, tapi dia sakit. Kemudian dia hadir untuk merakam percakapan selepas tempoh cuti sakit 12 Mac lalu. Dan paling penting, SPRM telah merekodkan keterangan sebanyak 32 orang saksi dan 4 bekas pegawai Ismail Sabri yang ditahan sebelum ini. Siapa 32 orang saksi ini? Siapa 32 orang saksi ini? Campur dengan 4 lagi bekas pegawai Ismail Sabri itu 36 semuanya. Siapakah yang bakal akan kena? Siapakah? Kebetulan pula kita nampak video bukan main pembangkang, bising di Parlimen yang membantah laporan audit negara disiasat atau dibahas di Parlimen. Kebetulan keluar pula video tu. Kenapa mereka takut untuk laporan audit negara ini dibahas di Parlimen? Adakah ada kaitan
Kita tidak tahu, belum tahu, jangan buat spekulasi, jangan buat andaian, apalagi buat fitnah, jangan. Berdosa dan bakal menyusahkan diri sendiri. Okay? So, siapa yang bakal kena lagi? Takkanlah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob seorang-seorang kan. Kalau dia bersalah, takkanlah. Kalau dia bersalah, kalau dia dapati bersalah, takkanlah dia buat kerja ni seorang-seorang. Takkan tak ada pembantu kan. Siapa lagi yang terlibat? Promosi keluarga Malaysia. Ini promosi kerajaan. Jadi maknanya ada dalam kerajaan yang mesti terlibat juga. Takkan dia seorang-seorang buat promosi kot. Mesti ada dia punya pegawai, mesti ada dia punya menteri yang membantu. Terutamanya menteri komunikasi itu penting. Sebab promosi ini komunikasi. Ya. Okay? Sebab itu mungkin ramai orang sebut-sebut nama Anwar Musa lah. Entah, saya pun tidak tahu kenapa lah. Okay? So kita tunggu. Kita tunggu. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Okey, secara ringkas bagi anda yang ada masalah gout, masalah buah pinggang, masalah gastrik, masalah macam-macam lagi, kencing manis ke apa, saya kongsikan bagi anda produk yang baik untuk membantu anda. Okey, tekan di sini, tekan sini sekarang dan akan keluar link yang anda boleh beli produk yang bagus itu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Belum apa-apa. Nampaknya PAS pun sudah kalah nih. PAS, Bersatu, Gerakan, Perikatan Nasional lah secara ringkasnya nampaknya sudah kalah. Belum apa-apa sudah kalah dalam PRK Dun Air Keroh. Belum apa-apa sudah kalah nih. Macam mana Sanusi ni? Macam mana Sanusi ni? Tak pandai atur kah? Ataupun memang Perikatan Nasional ini memang berebut-rebut sekarang? Belum apa-apa pun sudah meningkan kepala. Kita tahu UMNO sudah pun memberikan calon tunggal mereka. Calon tunggal satu-satunya calon daripada UMNO yang akan bertanding pada pilihan raya kecil Dun Air Kuning. Dun Air Kuning. Ya. Satu-satunya. Manakala untuk Perikatan Nasional, bukan main lagi. Dengan penuh dengan cukup yakin dengan cukup yakin ketua pilihan raya ketua pengarah pilihan raya Sanusi Mak Nur kata apa tahu, senarai panjang calon sudah diterima. Dia ingat orang syok lah tu. Dia ingat orang syok lah tu dengar senarai panjang. Bagi yang berfikiran optimistik, kita tahu maksud senarai panjang ni adalah satu masalah. Satu masalah. Ya, senarai panjang itu menunjukkan masalah. Masalah apa? Masalah semua mau menang, semua mau berkuasa. Semua mau berkuasa. Ini entah siapa yang mau dorang pilih nanti. Kalau mau kalah pilih Bersatu, confirm kalah. Senang. Kalau mau kalah pilih Bersatu, confirm kalah. Selama ini memang selama ini secara history dan faktanya setiap kali Bersatu tanding memang 90% kalah. Kalah bagilah Bersatu. Masalahnya kalau Bersatu tak tanding, PAS boleh menang di Air Kuning. PAS boleh menang di sana. Bagi Gerakan lah. Bagi Gerakan confirm 100% kalah. Ini masalah. Bila kita lihat memang dari senarai calon yang panjang pun kita sudah tahu bahawa Perikatan Nasional ni susah. Semua orang nak kuasa. Kita boleh tahu bahawa Perikatan Nasional ni memang belum bertanding pun sudah susah. Ini belum berkempen. Belum berkempen. Bila berkempen, di sanalah. Susah payahlah berfikir apalagi isu yang nak dimainkan. Harap-harap tidak lagi lah berfikir selepas ini. Harap-harap PAS, penyokong-penyokong PAS, penceramah-penceramah PAS, harap-harap waktu ceramah kempen kali ini, harap-harap PAS tidak memain-mainkan pula isu tunggang menunggang 3R. Harap-harap tidak ada fitnah lagi. Jangan sampai Siti Mastura 2.0 berulang lagi. Tak kisah kena saman, tak kisah fitnah, kata fitnah, yang penting menang. Jangan sampai begitu ya tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Pada masa yang sama, saya ingin
menasihati semua pengundi untuk undilah yang betul. Ya. Tak kisahlah kamu mau undi PAS kah, mau undi Bersatu kah, mau undi DAP kah, UMNO kah, PKR kah, tak kisah. Tapi pilih yang boleh bekerja bagi kamu. Bukan yang menang hanya kerana fitnah. Benda ni bukan main-main, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Benda ni bukan main-main. Benda ni betul-betul di tangan anda, ya. Betul-betul di tangan anda. Tuan-tuan dan puan, kenapa agaknya perlu begitu lama untuk senarai calon, ya, daripada Perikatan Nasional. Sedangkan calon lain sudah ada daripada parti lain. Ini membuktikan memang susah. Perikatan Nasional sekarang memang dalam keadaan susah sekarang ni. Semua mau menang. Tapi kalah. Nih, kita tengok dulu dalam pilihan raya umum ke-15 yang lalu, Isyam memperolehi 9,088, ya. 9,088 undi, memenangi kerusi Dun Air Kuning dengan majoriti lebih 2,000 undi. Beliau menewaskan 4 calon lain daripada Pakatan Harapan yang memperolehi 6,000 saja. Okey, dan daripada Perikatan Nasional 6,000 juga, ya. Tapi Perikatan Nasional di tempat ketiga. Pada pendapat saya memang kali ini pun Perikatan Nasional kalah dengan lebih teruk. Kenapa? Bayangkanlah UMNO dan Pakatan Harapan bergabung. Memang tak ada harapan lagi untuk Perikatan Nasional. Memang tak ada harapan. Okey? Denyo Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Tinggalkan komen anda. Bye-bye.